Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab tafsir surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, berada dalam juzuk yang ke-21. Juzuk 21, sambungan kita pada kali ini bermula ayat 24 sehingga ayat 27, insya-Allah. Iaitu sambungan kepada tanda-tanda tauhid ar-rububiyah wa wahdaniyatillah, ketuanan, keesaan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluk-makhluknya. Beberapa tanda kita telah baca dalam CD yang lepas, bermula daripada ayat wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, ayat 20. Kemudian khalaqalakum min anfusikum azwaja, 21. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum, ayat 22. Manamukum bil laili wan nahar, 23. Sambungan ayat kita ni 24, iaitu tentang al-barq dan wa yunazzilu minas sama', turunnya hujan dari langit. Ayat-ayat ini semua menjadi tanda-tanda ayat makna tanda keagungan, kekuasaan, keesaan Allah Azza wa Jalla di dalam mentadbir alam ini. Dia dalam bahasa Quran dia kata khalq as-samawati wal ard, alam ini. Sekarang dia tulis al-kaun. Kaun ni alam juga. Baiklah para pelajar sekalian, itu beberapa ayat yang ada kaitan satu sama lain. Kita sambung lagi ayat kita pada kali ini dengan ayat 24. Ada dua kali lagi wa min ayatihi dalam ayat ini. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, ayat kita ini berada di muka surat 871. 871. Kita baca dulu beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Muka surat 871. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Baik. Balik semula kepada ayat kita, ayat 24. Wa min ayatihi. Ini dipanggil tanda yang kelima. Tanda yang kelima daripada tanda-tanda minal alamati ad-dallati ala azamatillah. Daripada tanda yang menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla dan lainnya daripada sifat-sifatnya yang sangat tinggi, yang sangat indah. Apa dia? Di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, al-barqa, yurikumul barqa. Apa makna yurikumul barqa? Allah memperlihatkan kilat kepada kamu. Mari. Untuk apa kilat tu? Khaufan wa tama'a, untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Kilat ni dia dua. Khaufan, takut kena petir. Tama'an, nak turunnya hujan. Biasa, kilat tu kita boleh siap-siap lah. Kalau ada kain di jemur, di hampaian kain, pergi angkat cepat, kain tu nak hujan. Manakala nampak kilat, ataupun pada waktu malam kita nampak kilat. Ini di antara Allah Ta'ala sebut kepada kita dalil daripada awaridil akwan wa taqallubatil hayah. Maknanya dalil daripada apa yang kita nampak. Pada tu Tuhan kata yurikumul barqa. Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu kilat. Setelah kita bincang dalam beberapa ayat yang lepas, ma ya'ridu lil anfus minal awsaf. Ayat yang lepas tentang diri kita. Diri kita bermula dari mana? Bermula daripada ciptaan datuk kita dulu. Ayat 20. Allah Ta'ala jadikan kamu ni daripada tanah. Bermula daripada tok kita lah. Tok ayah kita, tok Adam memang daripada tanah. Yang diuli, kemudian anak cucu dia daripada unsur tanah. Selesai. Mari ayat yang kedua, wa min ayatihi yang kedua, Allah Ta'ala jadikan kita ini berpasangan, suami isteri, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang nak balik semula kepada isteri kamu, suka kita. Cik adik dengan cik abang ni bila berjumpa, berjauhan, rindu-rinduan, bila bertemu dekat, rasa gembira, tenang hati. Jangan pula bila jumpa dekat berbalah-balahan. Itu bukan. Sudah tidak ada mawaddah warahmah. Jawab dia mahkamah lah tempat awak pergi. Selesaikan masalah. Kemudian akhir ayat. Alhamdulillah. Dalam CD yang lepas, ana sebut ada 4 wa min ayatihi. Setiap ayatihi itu ada ujung ayat, penutup ayat dengan cara yang berbeza-beza. Yang pertama, bila sebut tentang suami isteri ni orang lain, makhluk yang lain, tidak pernah dikenali. Ada yang jumpa sekejap sebulan dah kahwin. Ada yang cinta-cinti, kata orang cinta monyet daripada sekolah lagi sampai ke habis universiti, tapi akhirnya kahwin dengan orang lain. Nak kata apa? Jadi ada orang yang bercinta lama baru kahwin. Ada yang terhalang, ada yang cepat, macam-macam. Kadang-kadang orang ni sekejap jumpa dalam mana-mana tempat, bersetuju, orang Kelantan kata kena, habis kahwin. Mari daripada dunia lain, Afrika mari mengaji sini Kuala Lumpur.
jumpa dengan mek hak mari di hujung kapur mana, bertemu di sana. Kahwin. Maka Allah kata liqaumin yatafakkarun. Mu kena berfikir. Bagaimana Allah boleh satukan antara dua hati yang tak pernah kenal, yang tak pernah pun berkawan, tiba-tiba jadi suami isteri yang berkasih sayang. Allahu Akbar. Mari pula ayat yang kedua, wa min ayati khalqus samawati wal ard. Allah jadikan langit dengan bumi, kemudian waqtilafu alsinatikum, berbeza bahasa. Berbeza bahasa, berbeza dia punya warna kulit. Maka Allah Ta'ala sebut di sini lil alimin, menjadi tanda bagi orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang ada kajian. Sebab apa? Berbeza bahasa ni, kalau kita tak mengaji apa, kita kata tu bahasa dia, ni bahasa aku. Tapi bagi orang yang research, orang yang ada knowledge, orang yang ada pengetahuan, ada ilmu, maka perbezaan bahasa, perbezaan warna kulit ini satu perkara yang menjadi tanda bagi orang yang ada ilmu tentang masalah ini. Ada satu riwayat lain, qiraat lil alamin. Dia baca atas lil alamin, menjadi tanda kepada seluruh alam. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini, agama ini Allah Ta'ala hantar mari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita sifat dia rahmat kepada seluruh alam. Maknanya seluruh alam kena tengok berbezanya bahasa kita, berbezanya warna kulit. Sesuailah Allah kata menjadi tanda bagi seluruh alam. Masya Allah. Sebab apa? Sebab warna kulit kita ni dia tak mari setempat, dia mari daripada alam. Alam Afrika hitam, alam Afrika Arab ada yang campur-campur, alam Melayu lagu ni, alam Arab macam-macam. Maka kita mengatakan seluruh alam itu dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita pergi pula kepada ayat 23, wa min ayati manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum fadli. Kamu tidur malam, tidur siang, cari rezeki. Akhirnya Allah kata liqaumin yasma'un, bagi orang yang dengar. Siapa yang mendengar nasihat, siapa yang mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, siapa dia dengar, kita akan tahu. Tidur ni satu nikmat yang Allah anugerah. Hilang tidur, kebengungan kita. Rupanya tidur ni satu nikmat. Kebetulan dua kali, banyak kali kebetulan. Bila kita bincang tentang tidur, malam tadi kita juga baca kitab kita Riyadhus Salihin, bab mimpi. Bab mimpi. Mimpi ni tak boleh tengok. Tak ada orang boleh tengok. Kita boleh dengar orang tu bermimpi. Dia cerita. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau dia bohong, ambil bala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka liqaumin yasma'un, bagi orang yang mengambil pengajaran, mendengar nasihat. Sebab ada kalanya maklumat-maklumat yang datang ni bukan semua boleh tengok. Bukan semua boleh tengok, tetapi dia lebih kepada dengar maklumat. Allahu Akbar. Kemudian baru masuk ayat kita yang keempat ini. Ayat yang ke-24 ini tanda juga yang ke wa min ayati yang seterusnya. Baca, kita baca habis. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaran Allah dan kekuasaannya dan keagungannya, Allah memperlihatkan kilat kepada kamu. Kilat, Tuhan suruh nampak lah mari. Mari daripada mana kilat ni? Kilat tu ambil daripada mana? Para jemaah sekalian, kita tengok kajian yang dibuat oleh siapa? Oleh para pengkaji, ahli-ahli sains. Dia kata apa ni tafsir Quran dengan sains pula? Bukan nak lari daripada China asal. Tapi kita nak ambil daripada sains. Ahli sains dia kata bagaimana terhasilnya kilat. Dengar cerita sikit. Kilat atau petir adalah fenomena alam semula jadi yang Allah ciptakan, yang biasanya terlihat ketika bila nak berlakunya hujan.
munculnya cahaya yang menyilau di langit. Lah, mari. Dia kilat ni ada dua. Kita nampak kilat. Ada kilat yang naik ke atas, gitu. Ada kilat yang melentang. Itu dua jenis pun berbeza. Dan beberapa saat selepas kilat diiringi dengan bunyi menggelegar, bunyi dia punya dentuman guruh, yang dikenali sebagai guruh. Kita dah baca kan dalam surah kita yang tentang kilat ni, surah Ar-Ra'd, bincang panjang dah bagaimana malaikat nak halau dia punya tongkat dia. Cuma dari sudut sainsnya bagaimana terhasilnya kilat. Pergeseran awan dengan awan pembelaga akan menghasilkan muatan cas. Dia ada elektrik situ, positif dan negatif. Dari segi saintifik, kilat berlaku sebab ada pertemuan udara dalam awan yang mewujudkan cas negatif dan positif. Maka kilat itu adalah cahaya terang yang terbentuk sewaktu pelepasan elektrik ke atmosfera ketika hujan lebat. Maknanya cuma kilat tu panas. Mengikut dalam kajian kata, dia punya cahaya yang keluar tu, dia boleh pergi sejauh 16 km nampak. Maknanya dia punya jarak dia tu. Daripada kawasan hujan yang berkenaan, udara kawasan yang dipanah kilat menjadi panas mencapai suhu melebihi 27,000 Celsius darjah. Panah dia. Tetapi dia cepat. Sejuk balik. Kalau tidak terbakar habis. Inilah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Allah Ta'ala sebut salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yurikumul barqa, tunjuk dia punya kilat. Allahu Akbar. Kita takut tuan-tuan tengok kilat ni. Ana waktu pergi haji beberapa tahun lepas, tuan-tuan mungkin ada masih ingat, dan mungkin sebahagian kita ni termasuk di kalangan keluarga mangsa yang ingat tak? Kren besar dekat dengan tempat sa'i tu. Terbalik di atas tempat mas'ah, tempat sa'i, dan kepala dia tu jatuh bawah dekat dengan Kaabah. Ramai juga yang mati pada saat itu. Jadi waktu kami duduk di Masjid Haram lepas solat Isya, anda ingat lagi. Masa berlaku kilat tu saya belum sampai lagi. Mana masih di Malaysia. Malam lain pula Allah Ta'ala hantar mari kilat, kita duduk di Masjid Haram dekat depan Kaabah tu, nampak dia punya lob dia mari. Orang kejut. Ya Allah. Macam satu benda besar yang akan berlaku. Tapi itu dipanggil, Allah Ta'ala sebut khaufan wa tama'an. Bila mari kilat dalam keadaan kita takut terjadinya dentuman yang kuat, guruh, orang panggil halilintar, orang Kelantan kata pelakar. Kenapa? Panah di pelakar dah dia tu. Halilintar. Panah dia tu mati. Kemudian wa tama'an, dan kita juga tamak. Para jemaah sekalian, ayat ini kita tengok kepada al-kaun, kepada alam ini. Berbeza dengan 3 ayat lepas tu, tidur, pasangan, lidah dan pasangan itu untuk diri kita. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi hantar kepada kita semua perkara. Tanda-tanda ini supaya kita ingat dan kita berhati-hati. Di antara tanda kuasa Allah Ta'ala, jadi ulama tafsir ni menafsirkan dengan pelbagai tafsiran tentang khauf tamak. Dia kata ada takut tu, bila tengok kilat memang kita takut. Dan kita tamak nakkan satu keselamatan. Ada yang mengatakan juga khaufan lil musafirin. Bagi orang musafir bila tengok kilat dia takut. Sebab apa? Di antara bahayanya kilat ni, dia punya panahan dia tu, dia mampu menyambar kalau orang duduk tengah padang. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang orang mati bergelempangan di tengah padang. Dia mari. Ada atas bangunan, ada yang dipanah pokok dan macam-macam menara-menara yang tinggi, itu sangat berbahaya. Sebab itulah bila kita duduk atas kapal terbang, sekali mari kilat tu, kita rasa ya Allah, mengucap terus kita. Kalau dia
Dia bagi atas kapal terbang tu, apa dia kita? Mati syahid. Jadi dalam keadaan takut. Tama'alil muqim, bagi orang yang duduk kampus suka tengok nak hujan. Itu pandangan. Ada kata takhafun, kamu takut akan turun hujan lebat, turun halilintar, turun guruh dan macam-macam takut. Ada kata takut Allah Ta'ala rupanya kilak ni satu azab yang Tuhan nak hantar mari. Macam-macam lah. Yang pentingnya, kilak itu salah satu daripada ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang kamu kena ambil perhatian. Bila mari kilak, kawan dia, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, dan Allah menurunkan hujan dari langit. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, lalu Allah hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Mana bumi yang kering, bila turun hujan, basah balik. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dia demikian itu mengandungi keterangan apa? Keterangan yang nyata bagi orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Tuan-tuan kena ingat, ayat 24 ni Allah Ta'ala bagi pada kita liqaumin yaqilun, bagi orang yang berakal, dia akan mengerti apa yang didengar, apa yang dilihatnya. Pada demikian itu terdapat pelajaran dan petunjuk yang jelas bahawa kita ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Langit dengan bumi ni sekali Allah Ta'ala mari bawa malaikat tiup suruh naik, rusak binasa habis, semua perkara akan jadi hilang dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang berakal akan mengambil pengajaran, mengambil iktibar, membuat kajian tentang makhluk Allah ini yang ada di kaun di langit itu. Allahu Akbar. Maka orang tak berakal, cantiknya kilap, pernah ambil gambar. Tak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang berakal, yastadillu bihal qaumul ladzina yaqilun, mereka akan belajar, mengambil pengajaran tentang hujah yang Allah Ta'ala hantar hari ini untuk menjadi dalil ala qudratillahi, dalil kuasa Allah Ta'ala untuk menghidupkan semula manusia ini. Kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat capai empat sifat tadi. Yaqilun, orang berakal pun kita. Yasma'un, orang yang dengar nasihat kita. Al-alimin, orang yang ada ilmu, mentadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala ni kita. Yatafakkarun, kita juga termasuk orang yang berfikir, ahli fikir, ahli ilmu, orang yang mendengar segala perkara yang baik, dan orang yang berfikir dengan fikiran yang waras, orang yang berakal, yang mengambil pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat kita ini. Kita kata Alhamdulillah, dan ana sekali lagi ucap barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala beri kepahaman yang baik kepada kita semua, lebih-lebih lagi kepada para pelajar yang telah menghantar kerja rumah yang telah kita berikan. Nak tengok orang ni berfikir ke tak berfikir. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan termasuk di kalangan orang yang i'malul fikri, berakal untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, itu sebab empat ekor ayat yang berbeza. Tuhan nak semua kita ni. Jangan duk baca saja, tak ada akal. Tengok saja, duk ambil gambar. Tapi apa kesannya dalam jiwa awak? Apa kesannya dalam hidup awak? Tak ada kesan apa-apa. Lah, rugi sangat-sangat kita. Kita kerugian besar bila kita tak boleh nak ambil iktibar dan pengajaran daripada segala yang berlaku di alam ini. Baiklah para pelajar sekalian,
kita pergi kepada ayat yang seterusnya, tanda yang kelima ataupun yang keenam dah kita ni. Ayat 25. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmu Allah dan kekuasaan Allah. Apa lagi tanda dia? Ialah tertegaknya langit dan bumi, terdirinya langit dengan bumi dalam keadaan yang menakjubkan itu, dengan perintah dan penentuan takdirnya daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua langit dengan bumi, langit tak pernah runtuh menimpa bumi, bumi juga tidak kacau langit. Masing-masing ada tempat dia tersendiri dan ada makhluk yang menghuninya. Kita manusia menghuni di bumi, malaikat menghuni di langit. Setiap kumpulan ada yang tugas masing-masing, malaikat dengan tugasnya, kita sebagai tugas menjadi khalifah, memakmurkan muka bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla, memakmurkan muka bumi ini dengan segala kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ajak manusia kepada tauhid, membenterah segala bentuk syirik, bid'ah dan khurafat, supaya bumi ini makmur dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, setelah Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang lepas, al-ayatul mar'iyah, ayat tanda-tanda yang dapat dilihat daripada dua kejadian yang besar ini, langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga al-ayatul masmu'at, ayat yang kita boleh dengar. Dengar ayat cerita, tak boleh tengok. Bayanan liman ashkala alihi amrul ayatil mar'iyat. Jadi kalau kita tak dapat tengok, kita dapat dengar. Kuasa Allah Ta'ala ni ada kala kita boleh tengok, ada kala kita boleh dengar. Macam sebahagian mukjizat para nabi. Bukan semua kita boleh dengar, bukan semua kita boleh tengok. Kita bukan hidup di zaman mereka, tapi kita boleh dengar. Sama juga dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada kita, wasallu kama raaitumuni usalli. Nalah kamu salat sebagaimana mu tengok aku salat. Bila kita tengok Nabi salat, ada orang pertikai, nak salat cara Nabi sangat. Bila awak tengok Nabi salat? Kita bukan hidup zaman ni, kan? Tapi sahabat tengok. Bila sahabat tengok, sahabat nukilkan kepada tabi'in. Tabi'in nukilkan kepada atba'ut tabi'in sampai kepada imam hadis, masing-masing telah mencatatkan sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sebagian ulama pula dia kumpul hadis-hadis salat. Seperti Al-Marwazi yang terawal. Al-Marwazi contohnya dia kumpul, dia panggil Ta'zimu Qadris Salah. 2 jilid kitab. Imam Bukhari tulis Kitabus Salah. Imam Muslim semua ada kitab salat dah. Maka itu yang katakan sampai kepada kita melalui jalur sanad yang sahih, yang muktabar, yang mutawatir, yang tak boleh kita duduk pertikaikan sumber syariat yang besar ini. Baik para jemaah sekalian. Jadi kita jangan duduk main, orang yang duduk main sumber syariat dia tu daripada mimpi, ataupun puak syariah, puak Syiah ni sumber syariat dia mari daripada imam-imam dia saja. Kita mengatakan itu jalan yang tidak betul. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita jalan-jalan nak mengenali, mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala melalui 2 jalan. Satu jalan mar'i kita tengok, satu lagi masmu' kita dengar. Ada ayat-ayat yang kita baca dalam Quran kita boleh dengar, kita baca. Ada ayat kita tengok dengan mata kita, seperti kita tengok kepada gunung ganang bukit bukau, kita tengok kepada kilat yang menyala di langit, kita tengok kepada apa yang berlaku di atas muka bumi. Itu dia panggil ayat mar'iyat yang kita boleh tengok. Ada ayat masmu'at yang kita dengar. Alhamdulillah, dua-dua ini menjadi hujjah Allah SWT ke atas kita,
supaya kita beriman, jangan lari daripada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu zakara amran jami'an lil kull, maka Allah Ta'ala sebut dua-dua mukna pakai. Ayat masmu' ataupun ayat makru yang kita baca, yang kita dengar, dan ayat manzura, ayat musyahadah. Ayat yang mar'iyat yang kita boleh tengok dengan mata. Dua-dua kena guna. Kalau tidak, tak cukup. Sebab bukan semua kita boleh tengok dengan mata kita. Ada yang kita dengar, ada yang kita belajar. Baik para pelajar sekalian, ayat ini Allah kata apa? Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ard. Dan di antara tanda-tanda yang buktikan keluasan ilmunya dan kekuasaannya ialah terdirinya langit dan bumi dalam keadaan yang menakjubkan. Qiyamus sama'i wal ardi biqudratihi wa tadbirihi, dengan takdir, dengan kuasa Allah dan tadbir, susun atur yang Allah Ta'ala buat. Khudu'an wa ta'atan li amrihi laha, semuanya akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Bina kata apa? Tengok bumi lagu ni, langit macam ni, cakrawala macam ni, semua langit apa ni, bintang, bulan, matahari dengan bulan, kullum fi falakin yasbahun, duduk berjalan berenang di atas falak galaksi dia masing-masing, tak ada langgamu aku. Kita buat kereta pun, Masya Allah, kita minta selamat, minta Allah selamatkan kita dan semua kita ni dan orang yang kita sayangi daripada bala bencana. Hari-hari kita dengar orang aksiden sana sini. Itu kamu bawa kereta baru, bawa motosikal, bawa basikal pun aksiden. Bagaimana kita tengok matahari yang berpusing, berapa laju dia punya perjalanan. Tak ada bunyi matahari aksiden hari ni. Kau nak tahu gelap tu, belaga dah. Matahari belaga dengan bulan pula. Matahari terlanggar planet lain. Tak ada berlaku. Itu tadbir Allah Azza wa Jalla, susun atur yang Tuhan buat. Sekali mu susun atur, bersimpang siur, kata orang. Simpang siur. Tak, sama ada jalan tu jam ataupun berlaku aksiden, kita jalan baik-baik, jaga SOP, mari pula pemandu mabuk pula langgar, mati juga. Tak habis-habis. Makna hak manusia ni sangat lemah lah kita. Tapi ingat, ayat tu belum habis. Thumma idza da'akum da'watan minal ard. Akhirnya, apabila Allah menyeru kamu dengan satu seruan supaya kamu bangkit hidup semula dari bumi, sekali malaikat Israfil tiup dia punya seru naik, bangun habis. Idza antum takhrujun, kamu dengan serta-merta keluar dari kubur masing-masing. Keluar dari kita. Bila kita akan keluar? Apabila sudah sampai masanya kiamat berlaku, keluarlah kita daripada kubur. Masya Allah. Baik. Ayat 26 Allah Ta'ala tegaskan lagi kehidupan kita ini. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hak kepunyaannya, masing-masing tetap tunduk kepada hukum peraturan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita keesaan Allah Azza wa Jalla dan kuasa Allah untuk mengumpul balik manusia. Maka Allah Ta'ala bawa mari ayat ini sebagai natijah, kesimpulan kepada ayat yang lepas, bahawa walahu man fis samawati wal ard, semua hak langit dengan bumi ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Satu, kullun lahu qanitun, semua makhluk ini apa? Semua makhluk tunduk, khadi'un lillahi wahda, semuanya tunduk kepada peraturan Allah yang esa. Maka tak payah kata apalah, semua yang kita tunduk
Sama dia tunduk itu ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini tunduk dua kali. Tunduk kepada peraturan alam itu. Yang kedua, tunduk kepada undang-undang syariat Allah Azza wa Jalla. Adapun orang kafir, dia kena tunduk pada peraturan alam. Dia tak nak ubah alam ini. Waktu sejuk, waktu panas, waktu malam, waktu siang, dia tak boleh tukar. Aku tak setuju dengan Tuhan. Apa buat malam awal sangat? Tukar balik. Nah. Dia tak boleh buat apa. Hak perjalanan al-kaun, dia tak boleh nak ubah. Maknanya tunduk tu dah ada dua ketundukan. Orang mukmin dia tunduk apa? Dia tunduk kepada peraturan alam itu dan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Makna kita ni alhamdulillah kita tunduk kepada segala-galanya. Puak kafir dia tunduk kepada peraturan alam saja, tetapi dia tidak tunduk kepada syariat Tuhan. Rugilah dia. Macam mana kita nak dakwah dia orang ni supaya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla? Baiklah. Ayat yang terakhir dalam CD ini, ayat 27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan dialah Tuhan yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Allah Ta'ala yabda'u insya'al khalq. Tuhan buat makhluk ni daripada tak ada kepada ada. Summa yu'iduhu. Kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Yu'iduhum ba'da mautihim fayuhyihim thaniyatan. Hidup balik, bangun semula kita dari kubur. Ini bahasa kita dah bincang dalam siri yang lepas. Dia panggil bahasa dia al-i'adah. Ulang balik. Bukan makhluk baru, makhluk sama juga. Kerana itu apabila kita bangkit esok, kita akan kenal sama-sama kita. Oh awak, apa khabar? Jadi kita boleh tahu. Keluarga kumpul balik. Dia panggil i'adah. Wa huwa ahwanu alaih. Tengok ni. Wa huwa ahwanu alaih. Sedang pelaksanaan mereka itu amatlah mudah bagi Allah. Semua tu mudah belaka. Bagi Tuhan tak ada yang payah. Tetapi Tuhan nak bagi tahu kepada kita, mu jangan duduk mikir banyak kak. Ulang balik lebih mudah daripada buat awal dulu. Kalau awak buat mula-mula tak ada contoh, tak ada misal aku boleh buat, bagaimana dengan nak ulang? Jangan duduk pening kepala. Allah nak gambarkan kepada kita, orang-orang yang duk fikir tentang balik semula ni macam mana. Kita dah jadi tulang reput. Tubuh dia dah jadi tanah. Tiba-tiba je kata ulang balik. Pelik. Tuhan kata tak ada pelik. Wa huwa ahwanu alai. Lebih senang. Lebih mudah. Nak banding yang terawal. Kalau yang awal aku boleh buat, yang akhir lagi boleh buat. Itu ayat. Baik para pelajar sekalian, ada sebuah hadis. Tengok hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah bersabda, meriwayatkan Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kazzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu zalik. Anak Adam mendustakan aku. Tak sepatutnya dia buat lagu itu. Aku yang cipta dia, dia lawan aku. Fa'amma wasyatamani. Mereka juga mencela aku. Mencerca aku. Walam yakul lahu zalik. Tak sepatutnya demikian itu. Fa'amma takzibuhu iyaya. Adapun mereka mendustakan aku, iaitulah kata-kata mereka, lan yu'idani kama bada'ani. Allah Ta'ala tak bangkit semula lah kita, tak ada apa. Mati sudah jadi tanah, tulang sudah jadi reput. Apa bercakap? Ini yo. Dia panggil orang mendustakan aku.
Allah kata walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati. Bukanlah nak buat kali pertama itu lebih susah, lebih mudah daripada aku. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati. Mana buat yang pertama tu lebih senang, maka nak i'adah lagi senang. Nak ulang balik lagi senang. Benda dah ada, cuma ulang balik je. Wa amma syatmuhu iyaya. Ayat kitanya dalam tadilah ahwan alayya. Adapun mereka cela aku, manusia ni mencela Allah, faqauluhu ittakhadallahu walada. Allah Taala ada anak. Wa anal ahadus samad. Sedangkan aku yang tunggal, yang esa, yang tak ada anak. Lam alid wa lam ulad. Aku tidak dilahirkan, aku tak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun li kuf'an ahadan. Tak ada setara dengan aku. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Baiklah. Hadis ini menguatkan apa yang sudah kita baca dalam ayat Quran tadi, wa huwa ahwanu alaihi. Ulang balik lebih senang daripada yang awal, maka hak senang pun payah. Hak permulaan pun senang, hak i'adah lagi senang. Apa payahnya? Masya-Allah. Baik, tengok ayat. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Walahu, dan bagi Allah lah jua sifat yang tertinggi. Al mathalul a'la. Semua sifat yang tertinggi itu layak bagi Allah Azza wa Jalla. Manusia ni kalau kata yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling manusia ya dia tu. Jangan duk banding dengan Tuhan. Tengok nota di bawah kata apa. Yakni Allah jualah yang maha sempurna sifat-sifatnya dan tidak bertolak banding kekuasaannya dan kebijaksanaannya. Tak ada siapa nak banding lah. Tengok para pelajar sekalian, bila Allah Ta'ala sebut kepada kita ayat-ayat yang besar supaya kita mengambil pengajaran dan iktibar, yatadzakkarul mu'minun, orang mukmin mengambil ingatan, yatabassarul muhtadun, orang mendapat hidayah juga mendapat faedah. Maka Allah Ta'ala sebut di sini perkara yang besar, walillahil mathalul a'la fis samawati wal ard. Allah Ta'ala lah mempunyai sifat-sifat yang sempurna di langit dan di bumi. La ilaha illahu, tak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, tidak ada Tuhan yang berhak dipuji kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa kullu sifati kamal. Kalau ada sifat sempurna bagi makhluk, Allah Ta'ala lebih sempurna lagi. Tak boleh nak banding. Bagi setiap perkara yang kurang bagi makhluk, fa tanzihul khaliq. Kita kena bersihkan Allah Ta'ala daripada kekurangan. Itu maksud dianya. Maka tidak masuk benda yang tidak baik dalam nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Tidak masuk kekurangan dan kecacat celah dalam sifatnya yang maha tinggi. Walal abasu wal jawru fi af'alihi. Semua apa yang Allah Ta'ala buat berhikmah, mempunyai matlamat yang besar. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tak ada faedah. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah sifat yang maha tinggi, sifat yang maha agung. La yusyarikuhu ahadun. Tak ada siapa yang boleh sekutu dengan Allah. Kerana itu bila kita sebut sifat Allah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita letak dalam kepala kita ada bandingannya dengan makhluk. La. Bagaimana sifat Allah Ta'ala? Begitu sifat Allah. Kenapa kita nak banding dengan makhluk? Yang jadi celaru hari ini, sebab bila kita sebut sifat Allah, kita nampak makhluk. Maka kita pun, tak boleh. Kita kena takwil sifat. Kita kena, jadi macam-macam lah timbul. Sebab kita duk fikir dalam kepala kita, Allah tu macam tu. Jangan fikir. Jangan fikir selamat. Alhamdulillah. Di akhir ayat ini Allah kata apa? Wa huwal azizul hakim. Dan Allah lah jua yang maha berkuasa. Aziz dengan mana maha berkuasa.
Al-Hakim, lagi amat bijaksana. Mana Allah Ta'ala yang kuat, maha berkuasa, dia boleh ambil tindakan kepada mana-mana musuh dia. Dia boleh buat tindakan kepada siapa yang langgar perintah Allah. Dan Allah Ta'ala hakim, bijaksana dalam perkataannya, dalam af'alnya, dalam perbuatannya, dalam kata-katanya, syar'an wa qadaran. Dari sudut syaraknya, dari sudut dia panggil kaun al-kauniyah, al-qadariyah, yang takdir Allah SWT semuanya mempunyai hikmah dalam susun atur, mengaturkan alam ini para jemaah sekalian. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala Al-Azizul Hakim, apa kita nak isbatkan hikmah kepada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Hak Tuhan buat, tak boleh kita nak iktiraf. Kenapa buat gini? Apa buat Tuhan buat lagu ni? Kenapa orang ni macam ni? Tak boleh nak kenapa. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yas'al. Tak boleh kita nak tanya. Kenapa buat gini? Wa hum yus'alu. Kamu akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu? Kita ditanya, Tuhan tak boleh ditanya. Allahu Akbar. Tak boleh tanya, lima min aina. Tapi kalau kita nak ambil pengajaran, kenapa Tuhan buat macam ni? Nak mencari hikmah, boleh. Yang tak bolehnya i'tirad. I'tirad itu maknanya kita lawan. Apa Tuhan buat macam ni? Tak boleh. Berbeza di antara bertanya untuk mencari hikmah. Di sebalik apa yang Tuhan buat, itu harus, bahkan digalakkan. Tapi bertanya i'tirad, kenapa? Itu tidak boleh. Kenapa Tuhan tak mari Covid? Di saat kita saya baru je buka kedai. Kenapa Tuhan bagi Covid masa ni? Kedai saya tutup, saya sudah bankrupt. Kenapa? La. Kita boleh cari kenapa untuk mencari hikmah dibenarkan. Itu dua perhatian yang besar kepada para pelajar. Mencari hikmah dalam penciptaan, dalam alam ini dibenarkan, tetapi bertanya untuk nak kritik, komen, bantah kepada apa yang Tuhan buat, tidak boleh. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam ayat 24 sehingga 27. Kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan juga al-fawaid al-ilmiyah. Dalam kitab dia asingkan, cuma saya campur sekali lah. Faedah yang pertama, Allah kata apa? Iza antum takhrujun. Bila dipanggil malaikat Israfil tiup, kamu keluar semua. Ulama Ahlus Sunnah kata ayat ini hujah, menolak pahaman Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi Ahlus Sunnah kata manusia tu dia buat perbuatan dia, tapi semua tu di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi puak-puak Mu'tazilah ni, Qadariyah ni, dia punya lain, dia punya pahaman itu. Allahu Akbar. Jadi yang kedua, Iza da'akum thumma da'akum da'watan minal ardi iza antum takhruj. Bila dia panggil kamu semua, kamu keluar dari bumi. Ayat ini menjadi dalil bahawa maqarra bani Adam fil ardi. Tempat tinggal anak Adam ni di atas bumi. Kita tak boleh nak duduk lain. Tempat duduk kita atas bumi, daripada bumi kepada bumi. Sebab itu Tuhan kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55. Minha, dari tanah aku jadi kamu, kepada tanah kamu kembali, dari tanah kamu keluar. Maknanya maqar, tempat duduk manusia di mana? Di atas tanah. Yang ketiga, daripada ayat ini juga kata di para ulama tadabbur, idzan, setelah Allah telah tetapkan
kamu ni duduk atas bumi, fal hayatu 'alal kawakibi muta'azziratun. Nak hidup di planet lain tidak mungkin bagi anak manusia. Bagi manusia Bani Adam, dia kena duduk sini atau sudut lain. Ni ada orang sibuk-sibuk nak pergi duduk di planet sana. Kata bumi banyak lagi, luah lagi atas dunia ni. Duduk sini atau pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh susah. Cari buat apa? Lepas tu pergi sana nak makan nasi beras tak ada. COD. Suruh orang puh pergi ke planet bukan senang. Maka duduk sini lah kita. Allahu Akbar. Jadi oleh kerana manusia ni jadi daripada tanah kepada tanah, keluar dari tanah, maka menjadi kehidupan nak pergi duduk di planet satu muta'azzir, satu benda yang menyusahkan, duduklah atas bumi ini. Yang keempat, wa huwa allazi yabda'ul khalq. Allah yang mulakan kejadian. Ayat ini menjadi dalil bahawa makhluk ini hadisun. Makhluk ini baru, asalnya tidak ada. Ayat ini juga menolak pandangan sebahagian al-falasifah, ahli falsafah yang mengatakan biqidamil alam. Dia kata alam ni qadim. Kita kata alam ini baru, Allah yang menciptakan. Dalam ayat ini Tuhan kata wa huwal ladzi yabda'ul khalq. Allah yang menciptakan alam ini. Yang qadim, yang azalinya Allah Azza wa Jalla. Qadimun bila ibtida'. Dalam bahasa At-Tahawi kata dia ni lama, tak ada permulaan. Tak ada mula, tak ada akhir. Semua makhluk ada mula, ada akhir. Yang kelima, Allah kata apa? Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Tengok, Allah Ta'ala kata dia mula. Aku yang menciptakan alam ini. Kemudian aku kembalikan alam ini. Wahwa ahwan, lebih senang nak mikir daripada dulu. Nak mikir. Jadi ayat ini, ulama kata, kemudian diikuti walahul mathalul a'la. Allah Ta'ala mempunyai sifat yang paling tinggi. Ayat ini nak mengajar kepada kita takrib, nak mendekatkan kepahaman. Kalau mu kata, macam mana boleh hidup semula, kita dah jadi tanah, tulang sudah reput. Allah kata mana payah, mana susah nak mereka daripada tak ada kepada ada dengan nak ulang balik. Jadi ayat ini menjadi, orang panggil satu analogi, nak suruh kita mudah faham. Nak ulang semula. Benda dah ada, mudah. Yang keenam, ayat ini wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ibtida'u bitawjihil kal ilal musyrikin. Ayat ini Allah Ta'ala fokuskan kepada orang kafir, musyrikin. Dia panggil uslub jadali, bahasa perdebatan. Tuhan buat kamu, buat. Banyak ayat dah kita simpan kan. Siapa dia buat? La yaqulunallah. Siapa dia buat gunung kanak? La yaqulunallah. Habis kalau Tuhan boleh buat kamu daripada tak ada, kenapa kamu tak boleh terima Allah Ta'ala nak ulang balik? Itu dia panggil ayat ini ayat taslim jadali fil munazarah. Munazarah itu makna debat. Dia kata ustaz, ada kan dalam hadis Nabi kata siapa dia tarakal mira' wa huwa muhiqqun. Dia tak pergi berdebat, tak pergi balas dengan orang walaupun dia benar, dia boleh duduk di tengah syurga. Habis kenapa pula kita nak ajak orang berdebat? Kita kata kena tengok tempat lah. Kalau debat kerana dia nak mencari kebenaran, boleh je. Allah Ta'ala ajar kita wajadilhum billati hi ahsan. Boleh debat. Ni kadang-kadang kita ni salah guna. Kalau tak mau debat, tukar ya kepada majlis. Saya show kepada sahabat-sahabat kita tukar daripada debat kepada muzakarah. Muzakarah memang dianjurkan. Silakan bermuzakarah. Tak sedebat. Dah takut sangat debat, kita pergi ke muzakarah pula. Boleh. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam ayat ini uslub jadali fil munazarah. Mu terima hak ni, kenapa tak terima yang ni? Sama juga bila kita bincang tentang walahul mathalul a'la.
bagi Allah Ta'ala sifat yang maha tinggi. Bila nak bincang sifat Allah, kadang-kadang kita boleh celaru. Baik, berapa sifat awak terima? Sami'an, basiran, mutakalliman. Allah dengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata-kata. Dan 3 sifat. Basiran, terlihat, dengar, kata-kata. Baik, kalau orang tanya awak, kaifa yatakallam? Bagaimana Tuhan berkata-kata? Bagaimana Tuhan melihat? Bagaimana? Apa tanyanya? Kenapa tanya? Allah Ta'ala ni, dia punya sifat laisa kamitslihi syai'. Alhamdulillah. Uslub jadali, kita boleh tanya balik. Ada hadis Nabi kata, yanzilu rabbuna. Allah Ta'ala turun. Mana boleh turun? Kalau turun kosong lah aras. Ini kepala hak jadali dia panggil. Tadi awak cakap, sifat Allah Ta'ala tak boleh ditanya. Dia bukan macam makhluk, macam mana dia melihat, macam dia berkata-kata. Kenapa sini kita tak boleh guna tatbik yang sama dengan yang tadi? Dia turut bima yaliqu bi jalalihi, dengan apa yang layak bagi Allah Taala. Kenapa tak boleh terima? Ar-Rahmanu al-Arsyis istawa. Tak boleh, kita kena takwil. Sebab apa? Macam mana pula? Subhanallah. Mendengar, melihat, berkata-kata kita boleh terima. Tapi yang tak boleh terima. Itu yang kita kata dari sudut uslub jadali dalam perbincangan. Kalau terima ni, terima yang ni. Kenapa nak terima ni? Sebab laisa kamitslihi syai'. Kenapa tak terima yang ni? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dua-duanya di bawah laisa kamitslihi syai', dan Allah Subhanahu wa taala ini walillahil walahul mathalul a'la. Sifat dia yang maha tinggi, maha sempurna bagi Allah. Sifat dia yang tidak sama dengan makhluk. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar ilmu ni, perdalami sikit, jauh daripada taqidul falasifah, kita akan terbuka dia punya pandangan, insya-Allah. Baiklah, yang ketujuh, al-aqyasatu. Tengok dalam ini, dia panggil semua sifat yang sempurna yang ada pada makhluk, maka kita kata Allah Ta'ala lebih berhak, tapi tidak sama dengan makhluk. Itu kita kena belajarlah dalam bab ini. Fa kullu sifati kamalin fil makhluqat fa khaliquha ahaqqu bil ittisafi biha ala wajhin la yusyarikuhu fiha ahadun. Semua sifat sempurna yang ada pada makhluk ini, Allah Ta'ala lebih berhak, tapi bukan sama dengan makhluk. Tidak ada sekutu dengan makhluk. Ini bahasa bila kita bincang bab sifat, kita kena buka minda kita kena bincang secara tenang-tenang, sebab Allah Ta'ala bagi garis panduan, guideline dia, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau sama itu bukan. Baik, yang ke-8, Allah Ta'ala sebut kepada kita di sini barqun, kilat. Dalam ayat yang kita baca tadi. Kilat ni suatu makhluk Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada keajaiban. Awan dengan awan belaga, melahirkan cas elektrik, kemudian mengeluarkan suara guru. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sepatutnya kita tengok makhluk Allah Ta'ala ini. Kita tengok daripada kajian sains tentang dia. Itu kita tengok lagi apa yang dikandung oleh awan dalam dia tu, air. Air ni bukannya ringan. Kita nak balik Zam-Zam 5 kilo pun orang panggil susah tu kan. Tetapi awan tu, bagaimana dia boleh kandung air yang begitu banyak, ditolak dengan angin, malaikat yang bawa sana sini, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini makhluk. Sebab itulah Allah Ta'ala bawa dalam hadis, dalam ayat kita ni, tanda-tanda dalam diri kita sendiri, dan tanda kepada al-kaun, kepada alam ini yang kita kena fikir. Yang ke-9, akhir ayat yang kita baca tadi, semua apa? Semua apa yang Allah ciptakan mengandungi hikmah. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Hikmah yang diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tak tahu.
Ada hikmah, terserlah nampak. Ada hikmah, Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Karena itu bila kita tadabbur ayat-ayat, banyak kita akan terbongkar depan mata kita ilmu yang kita tak tahu. Nampak satu-satu, barulah nampak keagungan. Kita tahu Allah Ta'ala maha agung. Tapi kita nak suruh nampak dalam hati kita tu bagaimana nak mengagungkan Allah, bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Yang terakhir, para pelajar sekalian, tadabbur kita kepada akhir ayat. Liqaumin yatafakkarun yasma'un lil alimin ya'qilun. 4 perkara ini, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada para pelajar yang telah buat kajian, yang belum kaji, dikaji lagi. Dan ataupun kita baca kongsi-kongsi daripada sahabat-sahabat yang telah berkongsi. Ana ucap terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairah kepada semua pelajar yang mencatat dan yang juga yang musyarakah dalam pelajaran kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepahaman yang baik kepada kita, insya-Allah. Baik, kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 28. Darabalakum mathalam min anfusikum. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.